Sebelum saya memulakan forum ini, saya serahkan kepada Nurhana Yasmin untuk memberitahu tentang pengenalan tentang kesan merokok yang akan membawa pada. Silakan Nurhana. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Saya akan memberitahu tentang pengenalan rokok sedutan membawa padah. Pelbagai cara yang telah dibuat dalam usaha untuk menangani masalah merokok di kalangan rakyat Malaysia. Malah, pelbagai usaha lain giat dilakukan oleh pihak berwajib, termasuklah menaikkan harga rokok dari setahun ke setahun untuk mengurangkan kadar peratusan perokok dalam negara. Namun begitu, peratusan mengikat perokok di negara ini kian meruncing yang kerisauan pelbagai pihak. Hal ini, usaha kerajaan untuk membasmi masalah ini adalah menyiarkan iklan di televisyen untuk membanteras rokok supaya perokok berhenti merokok. Tetapi ia tidak ambil kisah oleh perokok. Walau bagaimanapun, kerajaan mengharapkan agar perokok ini sedar akan bahaya merokok yang boleh mendatangkan kesan yang negatif pada dirinya sendiri. Selain itu, banyak ada pihak yang membuat poster untuk diletakkan di premis-premis kerajaan ataupun swasta kerajaan telah mencetak iklan kesan buruk daripada tabiat merokok pada kesihatan diri kita. Jelas sekali, harapan kerajaan untuk menghentikan tabiat ini tidak pernah pudar kerana untuk mengurangkan kadar penyakit dalam negara kita. Ini apabila seorang perokok ketagih menghisap rokok, ini akan memberikan efek kepada keluarga apabila terhidup asap-asap rokok ini yang boleh membahayakan kesihatan seseorang bukan perokok. Seterusnya, ada satu kajian ini mengatakan oleh Zubaidah binti Zakaria, Fakulti Pendidikan UTM pada Mac 2004. Remaja adalah golongan yang mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tak terlihat. Biasanya golongan ini sudah mula merokok ketika dia di bangku sekolah lagi yang mendorong mereka untuk merokok kerana melihat bapaknya yang merisau rokok. Mungkin ada setengah pihak yang merasakan bahawa merokok ini seolah-olah tidak memberi apa-apa kesan negatif kepada perokok sendiri atau orang lain. Maafkan saya, memandangkan hanya biasa-biasa sahaja kerana kita boleh melihat individu yang merokok di mana-mana sahaja, terutama ini tempat awam, walaupun sudah jelas terdapat papan tanda larangan merokok di kawasan tersebut. Jika dilihat dalam konteks plaza, tabiat merokok ini sebenarnya amat berkait rapat dengan disiplin, tingkah laku, kesihatan dan sebagainya. Memandangkan para pelajar merupakan generasi pelapis pada negara, maka mereka perlulah menghindari diri daripada perbuatan negatif bermula daripada peringkat awal lagi. Dengan mempelajari kesan yang akan dihadapi oleh seseorang individu yang merokok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia pada warga Dewan sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah dunia daripadanya dapat bertemu kita lagi pada hari ini dalam gelanggang forum remaja bersama saya, Wan Nur Syazrina binti Amram pada pagi yang sangat berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel pada hari ini, kita sedia maklum apabila kita meningkat dewasa, masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan. Sesuai topik kita pada hari ini, rokok, setiap sedutan membawa padah. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya warga dewan kita khususnya para jejaka tidak senang duduk melihat kejelitaan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Nurisha Fakihah binti Syamsul Arifin. Selamat datang, Saudari. Seterusnya, ahli panel kedua kita, Ayu berbaju kurung, Saudari Farah Wardina binti Jailani. Selamat datang juga, Saudari. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nurhana Yasmin binti Hazrin. Selamat datang juga buat Saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang lagi lebih jauh, soalan yang pertama, saya pada panel pertama, apakah maksud rokok? Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Okey, saya akan menerangkan maksud rokok. Rokok ialah tembakau yang dibaluti dengan kertas dan apabila seseorang menghisap rokok, individu tersebut boleh menghembus asap yang dikeluarkan dari paru-paru melalui mulut dan hidung. Terdapat 7
lebih 7,000 bahan kimia yang diguna pakai untuk menghasilkan sebatang rokok seperti bahan cat racun dari exhaust kereta, kadmium terkandung dalam bateri, bahan pelarut toluena, amonia yang digunakan untuk mencuci tandas, naftalina dari ubat gegat atau untuk pembuat jalan, arsenik yang dipakai untuk membuat racun tikus dan nikotin yang digunakan untuk membunuh serangga. Walaupun rokok mempunyai racun beribu-ribu satu keburukan yang bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan malah kewangan perokok, ianya masih dihisap kerana ketagihan yang dialami oleh kebanyakan perokok yang sukar untuk dibendung. Terima kasih kembali kepada panel pertama. Sebentar tadi kita sudah dengar maksud rokok yang dihisap oleh seseorang individu yang telah diberitahu oleh panel pertama. Soalan yang berikutnya ini saya akan bertanyakan kepada saudari panel kedua. Ramai orang ingin tahu jawapannya. Soalannya ialah apakah kandungan yang boleh kita dapati dalam rokok? Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4,000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini, setiap sedutan itu menyerupai satu sedutan maut. Di antara kandungan asap rokok termasuklah bahan radioaktif polonium 201 dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat, acetone, pencuci lantai, amonia, ubat gegat, naphthalene, racun serangga DDT, racun anak-anak, arsenic, gas beracun, hidrogen, cyanide yang digunakan di kamar gas maut bagi pesalah yang menjalani hukuman mati dan banyak lagi. Bagaimanapun, racun paling penting tahu adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Terima kasih kembali kepada panel kedua kita. Sebentar tadi, panel kedua ada menyatakan bahawa terdapat 3 racun yang paling penting dalam rokok, iaitu tar, nikotin dan karbon monoksida. Bolehkah saudari panel ketiga menerangkan kenapa ketiga bahan ini dianggap paling berbahaya? Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Okey, soalan yang amat menarik, saya akan menerangkan satu persatu. Tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser karsinogen. Manakala nikotin seperti najis, dadah, heroin, amfetamin dan kokain bertindak balas di dalam otak dan menyebabkan ketagihan. Oleh itu, terlalu sukar untuk sesiapa yang telah terjerat dengan ketagihan merokok. Susah untuk meninggalkan tabiat itu untuk selamanya. Dan yang akhir, karbon monoksida pula adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh exhaust kenderaan. Gas ini menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu hingga ia menjadikan terencat. Terima kasih kepada panel ketiga. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa rokok itu sendiri boleh membawa kemudaratan terhadap kita. Jika dapat dilihat, ketiga-tiga panel kita tadi menerangkan tentang kandungan berbahaya yang terdapat di dalam rokok. Saya ingin meminta panel pertama kita untuk menghuraikan apakah kesan yang boleh disebabkan oleh asap rokok pada perokok orang sekelilingnya. Okey, saya akan menjawab pertanyaan ini. Antara kesan asap rokok kepada perokok dan orang sekeliling ialah kanser paru-paru, trakea, bronkus, mulut dan esofagus, iaitu saluran pemakanan. Di mana 90% penyakit kanser paru-paru berpunca daripada tabiat merokok. Kajian saintifik juga menunjukkan bahawa terdapat lebih 4,000 bahan kimia yang terdapat pada asap rokok sebagai penyebab kanser. Perokok pasif ialah orang yang tidak merokok namun diistilahkan sebagai perokok kerana mereka menyedut asap rokok daripada perokok di sekeliling. Percaya atau tidak, risiko penyakit yang dihadapi oleh perokok pasif berkali ganda lebih daripada perokok. Panel kita yang pertama tadi menerangkan impak asap rokok pada perokok dan orang sekeliling daripada sudut kesihatan. Soalan saya kembali kepada panel kedua. Bolehkah saudari jelaskan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi dan personaliti? Daripada segi ekonomi, secara praktik merokok membelanjakan wang lebih kurang RM1,000 setiap tahun untuk merokok, manakala rawatan perubatan dengan anggaran RM240 setahun. Ini bermakna perokok membazirkan wang mereka dengan banyak sepanjang hidup mereka. Oleh itu, perbuatan merokok semula seperti membakar duit sendiri. Kemudian, daripada sudut personaliti, asap rokok meninggalkan bau pada rambut, baju, bibir kering, gigi berwarna kekuningan,
manakala pernafasan yang berbau boleh menjejaskan hubungan sosial. Pepatah Arab ada menyatakan bahawa tiada penyakit yang tidak boleh diubati melainkan maut. Kepada panel ketiga, bolehkah saudari jelaskan tentang kaedah yang betul untuk berhenti daripada tabiat merokok? Terima kasih saudari pengurusi. Di antara kaedah yang betul untuk berhenti merokok ialah yang pertama, tetapkan tarikh untuk berhenti merokok. Anda juga mesti mengatakan pada diri anda bahawa anda bukan perokok. Selain itu, anda mesti menentukan apa sahaja yang anda lakukan untuk melupakan tabiat merokok. Sentiasa berfikiran positif juga penting. Anda juga perlu mendapatkan sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan. Yang paling penting adalah melawan keinginan untuk merokok. Maafkan saya saudari pengurusi, saya ingin menambah sikit apa yang dikatakan oleh panel ketiga. Baik, silakan saudari. Terima kasih, kita sedia maklum bahawa tabiat merokok dewasa ini bermula daripada usia remaja lagi. Oleh itu, ibu bapa adalah kaunselor terbaik kepada anak-anak yang merokok. Jangan dibiarkan sahaja mereka dengan tabiat ini. Kata orang, sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangankan. Ibu bapa perlu menggunakan pendekatan tidak terlalu tegas dan tidak pula terlalu lembut. Anak-anak ini jangan diberikan bunga saja atau hanya diberi rotan saja, tetapi gunakanlah kedua-duanya, insya-Allah akan berkesan di jiwa mereka. Terima kasih saudari. Saya baru sahaja menerima soalan ini daripada seorang murid yang bertanya, saya adalah seorang passive smoker sebab ayah saya selalu merokok di dalam rumah. Apakah kesan rokok kepada saya, bayi, kanak-kanak, individu yang ada di dalam rumah saya? Pertanyaan ini saya ingin panel kedua untuk menjawab soalan ini. Terima kasih saudari pengerusi. Asap rokok basi mengandungi kepekatan racun berbahaya yang sangat tinggi. Sesiapa yang terdedah kepada asap rokok sama ada secara aktif maupun pasif boleh terkesan. Antara lain, asap rokok basi memudaratkan janin dalam kandungan ibu sehingga boleh mengakibatkan keguguran, kecacatan bayi dan kelahiran bayi peramatang. Kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok basi mudah mendapat kejagitan telinga, sementara orang dewasa akan berisiko mendapat pelbagai jenis penyakit seperti kanser, penyakit jantung, penyakit paru-paru dan sebagainya. Terima kasih saudari. Jika panel kedua kita tadi menyebutkan tentang kaedah berhenti merokok, saya pasti memang ramai yang tertanya-tanya tentang apakah pula faedahnya kepada seseorang individu, walaupun saya rasa jawapannya sudah berlegar-legar di minda para penonton. Untuk memuzaikan lagi kekonsultan ini, saya minta panel kita yang ketiga untuk menjelaskan faedah berhenti merokok. Di antara faedah berhenti merokok ialah kita akan hidup lebih lama. Selain itu, kita juga dapat menghindari racun. Kemudian, kita juga dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain daripada bahaya merokok. Keupayaan diri rasa dan bau kita juga meningkat, gigi lebih putih dan nafas lebih segar. Dan yang terakhir, dapat mengelakkan budaya membazir dengan menggunakan wang untuk membeli rokok kepada tujuan yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih kepada panel ketiga kerana menerangkan tentang faedah berhenti merokok kepada diri kita. Sekarang, pada era zaman kini, kita dapat lihat bahawa gejala merokok amat sinonim ini dengan golongan pelajar. Dan pada masa kini, soalan saya pada panel pertama, apakah pendapat panel pertama tentang langkah yang sewajarnya dilakukan oleh masyarakat untuk membendung gejala ini daripada terus menular? Masyarakat sebenarnya boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupan. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat, mengerti, saling mencernakan fikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pendapat saya tidak lain tidak bukan adalah tanggungjawab didikan tidak kiralah pada ibu bapa, guru, masyarakat, media masa dan semua orang yang terlibat adalah tanggungjawab dalam pembentukan disiplin, iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat muslimin adalah baik pada Allah Subhanahu Taala dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah Subhanahu Taala. Maka dengan adanya ejen-ejen sebegini dalam masyarakat, kita janganlah merokok dalam kalangan pelajar dapat dikurangkan.
Terima kasih atas pandangan yang bernas. Itu tadi saudara panel yang pertama. Soalan saya seterusnya, saya akan beri pula kepada panel kedua kita yang nampaknya begitu teruja untuk menerima soalan daripada saya. Soalan saya ialah, apakah pandangan panel kedua tentang sikap peniaga yang seolah-olah lebih mementingkan materialistik, iaitu keuntungan berbanding impak negatif yang bakal diterima masyarakat akibat gejala merokok? Saya bersetuju dengan pendapat saudari pengerusi yang mengatakan bahawa sesetengah peniaga mementingkan keuntungan semata-mata. Hal ini kerana walaupun penguasaan tentang penjualan rokok kepada pelanggan di bawah umur 18 tahun adalah diharamkan, masih ada segelintir peniaga yang culas dalam hal ini. Maka tidak hairan jika masih ada mendapat bekalan rokok dengan mudah. Oleh itu, integriti dalam kalangan masyarakat yang berniaga perlu dikukuh dan seharusnya tidak mudah dikaburi dengan wang ringgit semata-mata. Seandainya integriti masyarakat berniaga kian memenang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti suatu hari nanti kadar kesihatan jenazah belia akan merosot walhal belia adalah tonggak masa depan negara. Benar dan tepat sekali hujahan daripada panel kedua kita tadi, kerana Imam Al-Ghazali juga pernah berkata bahawa jika kamu ingin melihat masa hadapan, lihatlah generasi pada masa ini. Sememangnya setiap insan di muka bumi ini pasti didatangi oleh godaan-godaan yang berupa wang ringgit. Maka hanya akal dan hati yang bergerak seiring saja dan mampu menepis godaan yang jahat tersebut. Berbalik kepada panel ketiga kita, iaitu Cik Nurhana Yasmin, apakah batas autoriti masyarakat dalam usaha membantu membendung budaya merokok dalam kalangan pelajar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pengerusi santun bicaranya. Berbicara tentang batas autoriti masyarakat kini adalah sesuatu perkara yang memerlukan semua pihak untuk membuka minda. Kita dapat melihat situasi di mana setengah masyarakat hanya berpeluk tubuh, membutikan mata, memekakkan telinga apabila berhadapan dengan kelompok pelajar yang sedang menghisap rokok. Hal ini dibuktikan di sebuah pusat beli belah yang mana masyarakat sekeliling sekadar mencebit bibir tanpa menegur pelajar yang berkeliaran sambil merokok di pusat beli belah. Situasi yang hampir serupa juga berlaku di dalam tren maupun bas apabila sekelompok pelajar dibiarkan menghisap rokok hingga ke segundahan yang terakhir tanpa nasihat sewajarnya yang patut diberi oleh penumpang tren dan bas yang lain. Tuntasnya, batas autoriti masyarakat setidak-tidaknya ialah menegur dan menasihati pelajar yang merokok ini secara berhemah agar mereka dapat menerima teguran. Okey, saya ingin bertanyakan soalan yang terakhir. Siapa-siapa sahaja antara panel bertiga boleh menjawab soalan ini. Soalannya berbunyi macam ni. Mengikut laporan daripada akhbar berita dan surat khabar menyatakan bahawa rokok elektronik atau dikenali sebagai vape lebih berbahaya daripada rokok biasa. Boleh antara saudara bertiga terangkan hal ini? Apakah pernyataan ini benar? Okey, terima kasih saudari pengerusi majlis dan panel lain yang memberikan saya peluang untuk memberikan pandangan tentang pernyataan ini. Bagi pendapat saya tentang pernyataan ini adalah benar kerana ada beberapa kajian perubatan yang dibuat mula menunjukkan kesan positif penggunaan rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vaping yang membawa impak yang lebih baik daripada rokok biasa. Hasil kajian yang terbitkan dalam jurnal dalam pilihan pada Mei 2015 bertajuk Edition mendapati e-rokok generasi ketiga berhenti dengan penggunaan kuasa bateri yang boleh dilaras mampu menghasilkan formaldehid yang menyebabkan kanser, namun ia hanya berlaku dalam keadaan ekstrim. Secara umumnya, kandungan cecair e-rokok terdiri pada propylena, glycol, glycerol atau kedua-duanya ditambah dengan nikotin dan bahan kimia perisa. Selain itu, formaldehid berbentuk hasil daripada segak balas propylena, glycol dan glycerol ketika penguapan. Kajian Korsaginas mendapati apabila plant ini menggunakan kuasa tinggi, ia akan menghasilkan buah kering atau dry fruit. Vapor tidak terdedah daripada tahap formaldehid yang membahayakan. Berdasarkan bukti-bukti yang didedahkan, saya mendapati e-rokok sekurang-kurangnya 90% lebih selamat daripada merokok. Mengikut laporan perokok, perlu digalakkan kepada vaping kerana berdasarkan kaji selidik 83% perokok di Malaysia menyatakan e-rokok sebagai alternatif kedua berbanding rokok. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli
panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Okey, kesimpulannya, tabiat merokok perlu dihentikan kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan diri kita tetapi juga orang lain. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada menanya selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda. Dan fikir-fikirkanlah, rokok setiap sedutan membawa padah. Terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi di antara masa, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kesimpulan yang kita dapat adalah rokok adalah bahaya kepada seseorang individu yang menghisap rokok kerana rokok ini mengandungi bahan-bahan nikotin, tar dan sebagainya yang meninggalkan kesan yang buruk kepada pengamal tabiat merokok itu. Seperti yang dinyatakan di atas, pelbagai jenis penyakit yang boleh dihadapi oleh perokok. Ukuran sebatang rokok yang dihisap ialah 0.5 cm dan jika 20 batang yang dihisap sehari akan bersamaan panjang 1 meter. Jika seseorang perokok itu merokok lebih banyak dan terlalu berat, semakin panjang batang rokok yang mereka ambil, maka semakin pendek umur mereka akibat penyakit yang diundang. Berbanding mereka yang tidak merokok dan lebih panjang umur mereka. Antara jenis penyakit yang dapat kepada perokok ialah sakit jantung, barah paru-paru, barah rahim, mati pucuk dan sebagainya. Oleh itu, semua pihak mengharapkan perokok memberikan kerjasama dengan mengikut arahan atau undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan untuk menjaga kesihatan masyarakat semua. Sekian, terima kasih daripada kami forum ini.